أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muqaddimah surah Al-Insyirah. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 8 ayat. Dinamakan surah Al-Insyirah perihal melapangkan dada Nabi SAW. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala menegaskan salah satu nikmatnya yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad SAW ialah melapangkan dadanya serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk. Intisari kandungannya menerangkan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada baginda. Di antaranya melapangkan dadanya untuk menerima hidayah petunjuk ke jalan yang betul. Meringankan beban tugas baginda dalam menyiarkan Islam dengan diberinya pelbagai kemudahan dalam melaksanakannya. Meninggikan sebutan nama baginda dengan mengurniakan kepadanya pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan. Di antara kemuliaan itu ialah wajibnya seseorang mengakui kerasulan baginda sampai mengakui keesaan Allah Ta'ala bagi mengesahkan Islamnya. Juga wajibnya seorang menyebut nama baginda dalam kalimah syahadah bagi mengesahkan sembahyangnya. Setelah itu Allah Ta'ala memberi semangat dan harapan dengan menegaskan, maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran ada disertai kemudahan. Untuk menghapuskan sebarang perasaan putus asa yang lazimnya terdapat dalam kalangan manusia semasa menemui jalan buntu. Lalu ditegaskan sekali lagi bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran ada disertai kemudahan. Asalkan kesukaran itu dihadapi dengan tabah hati disertakan dengan usaha ikhtiar mencari jalan keluar serta berazam dan berserah bulat-bulat kepada Allah yang maha melimpah rahmatnya. Surah ini diakhiri dengan ajaran yang mengarahkan supaya tiap-tiap seseorang sentiasa berusaha dengan bersungguh-sungguh mematuhi perintah Tuhannya dan berbakti untuk kebaikan dirinya dan masyarakatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bukankah kami telah melapangkan bagimu, yakni dadamu wahai Muhammad, serta mengisinya dengan iman dan hidayah petunjuk? Dan kami telah meringankan daripadamu bebanmu menyiarkan Islam yang memberati tanggunganmu dengan memberikan berbagai kemudahan dalam melaksanakannya. Dan kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu dengan mengurniakan pangkat Nabi dan berbagai kemuliaan. Oleh itu maka tetapkanlah kepercayaanmu. Sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertai kemudahan. Kemudian apabila engkau telah selesai daripada sesuatu amal soleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengerjakan amal soleh yang lain. Dan kepada Tuhanmu sahaja hendaklah engkau memohon apa yang engkau gemar dan ingini. Kita berada dalam penafsiran surah yang ke-94. Pada juzuk yang ke-30, surah yang dikenali sebagai surah Al-Insyirah ataupun dikenali dengan nama surah Asy-Syarhu. Perkataan Al-Insyirah ataupun Asy-Syarhu memberi maksud lapang. Lapang dengan bahasa yang mudah untuk kita faham, artinya jadi senang. Artinya menjadi seronok ataupun menjadi bahagia. Di antara nikmat Allah Ta'ala pada Nabi SAW. Surah ini ialah surah Makkiyah. Diturunkan sebelum hijrah di kota Mekah. Mengandungi 8 ayat. Dinamakan surah Asy-Syarhu atau Insyirah. Kan dimulakan dengan perkataan Alam Nashrah. Iaitu dimulakan dengan pengkhabaran tentang dilapangkan dada Nabi SAW. Maksud dilapangkan dada Nabi SAW ialah dicahayakan dada Rasulullah dengan petunjuk, dengan iman, dengan hikmah dan menjadikan ia lapang dan luas
menjadikan ia bijaksana dan haibat. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut seumpama dengannya dalam suratul An'am. Surah yang ke-6 ayat 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan, ingin memberi petunjuk kepadanya, maka Allah lapangkan dadanya dengan Islam. Jadi Allah gembirakannya. Allah Ta'ala jadikan dia merasa tenang di dalam dadanya dengan Islam. Hubung kait surah ini dengan surah Ad-Duha. Ini surah yang ke-93 sebelum ini. Setengah ulama menyatakan surah Asy-Syarhu atau Insyirah ini ialah sambungan pada surah Ad-Duha. Dan mereka menganggap ia satu surah. Namun menjadi pandangan yang mutawatir. Oh, ia surah yang berbeza. Surah yang berbeza. Surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah atau Asy-Syarh. Dan surah ini ialah sambungan dalam menceritakan nikmat Allah Ta'ala pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca surah Ad-Duha, Allah menyebut-nyebut nikmat Allah Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping Allah memerintahkan Rasulullah melakukan 3 amalan yang terpuji, yang mulia. Dan untuk disampaikan kepada umatnya. Manakala surah ini pula, Allah Ta'ala menyebut kembali tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk galakkan supaya Rasulullah terus bersyukur dan terus bersemangat dalam melakukan amal soleh dan melakukan kebaikan. Bahkan surah ini kata ulama tasliyatul nabi, hiburan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kandungan surah ini. Dalam surah ini kandungannya ialah tentang nikmat-nikmat yang agung yang Allah beri pada Nabi SAW. Yang mendorong Rasulullah SAW untuk memuji dan bersyukur pada Allah. Kalau kita lihat dalam kandungan surah ini ada 4 perkara yang ditekankan. Ala umuri arba'ah. Yang pertama, menyebut tentang 3 nikmat bagi Nabi SAW. Iaitu dilapangkan dadanya, dipenuhi dengan hikmah dan iman. Dibersihkan daripada dosa dan bebanan dan diangkat kedudukan dan darjatnya di dunia dan di akhirat. Ini yang pertama. Allah membilang-bilang 3 nikmat utama. Allah lapangkan dada Rasulullah yang dipenuhi dengan hikmah dan keimanan. Allah Ta'ala bersihkan Rasulullah daripada dosa dan kekotoran. Dengan maksud Rasulullah dimaksumkan. Dan diangkat segala beban. Dan yang ketiga, menyebut tentang kedudukan mulia Nabi SAW. Yang sentiasa terangkat tinggi di dunia dan di akhirat. Yang kedua, Allah menjanjikan kepada Nabi SAW. Bagi setiap kesukaran akan ada jalan keluarnya. Bagi setiap ujian, mihnah dan segala tribulasi akan ada kemenangan atas musuh-musuh dan kemenangan atas penentangnya. Yang ketiga, dalam kandungan surah ini, perintah Allah Ta'ala pada Nabi SAW. Bukan pada orang beriman. Supaya berterusan dalam ibadat. Dan bila mana selesai satu ibadat dan ketaatan dan amal soleh, diteruskan. Tak berhenti kat situ. Diteruskan sampai kesudahannya ialah kematian. Dan yang keempat, Allah memerintahkan dalam surah ini pada Nabi SAW dan kepada orang beriman sekaliannya untuk bertawakal pada Allah. Dengan firman-Nya, wa ila rabbika farghaba, maka hanya kepada Tuhanmu engkau berharap. Jangan harap pada manusia. Jangan harap pada mana-mana makhluk-makhluk Allah. Haraplah pada Allah. Siapa pun yang meletakkan pengharapan pada Allah, dia tak pernah kecewa. Bukan dia akan menjadi berani, menjadi kuat. Bukan dia akan menjadi diperlihatkan, dinampakkan kepadanya segala hijab. Bagaimana kita tak letakkan pergantungan dan tawakal kita pada Allah dengan benar, maka selagi itu kesulitan semakin kusut. Yang sulit itu dia makin kusut, dia bukan makin mudah, bukan makin kekusutan. Maka ini 4 perkara kandungan dalam surah Asy-Syarhu atau disebut juga Al-Insyirah. Atau setengah ulama menyatakan boleh dinamakan surah ini dengan kepala ayat, iaitu surah Alam Nashrah. Boleh kita kata, okey, baca surah Alam Nashrah. Sebab dia panggil kepala ayat. Okey, kita baca surah Alif Lam Mim. Baca surah Alif Lam Mim Sajdah. Kita kata baca surah Alif Lam Ra. Dipanggil kepala ayat. Dinamakan surah. Yang kedua surah Asy-Syarh. Yang ketiga Al-Insyirah. Ini nama-nama bagi surah ini. Penafsiran ayat. Allah Ta'ala berfirman.
Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan bagimu wahai Muhammad akan dada kamu? Yang dimaksudkannya, kata para ulama tafsir, kami telah melapangkan dada kamu dengan dikurniakan kenabian dan diberikan kekuatan untuk menanggung bebanan kenabian dan menghafaz wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Setengah ulama menyatakan yang dimaksudkan dilapangkan dada baginda sallallahu alaihi wasallam yang dicahayakannya. Dijadikan ia lapang, dijadikan dia kuat, dijadikan ia tabah dan kukuh. Sebagaimana Allah sebut dalam firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, dilapangkan dadanya, dijadikan kuat dadanya, yakin dadanya, gembira dadanya dengan Islam. Kata Abu Hayyan, yang dimaksudkan dengan dilapangkan dada, disinari dengan hikmah dan diberikan kelapangan bagi menerima wahyu. Dan inilah pendapat jumhur ulama tafsir dalam bab ini. Di mana ia juga memberi maksud bahawa Nabi SAW diberikan kekuatan, ketabahan hati dalam menanggung kesukaran dakwah kepada Allah Ta'ala dan menanggung bebanan kejahatan penganiayaan orang-orang kafir. Ini maksud alam nashrah laka sadrak. Bahasa mudah kita katakan, bukankah kami jadikan jiwa kamu kuat wahai Muhammad, tak mudah koyak. Tu ayat zaman sekarang lah. Jiwa koyak. Tegur sikit, baru ingatkan dia. Dengan satu perkara dah takut dah. Dah rasa bimbang, dah rasa bersalah. Ataupun dah rasa tertekan. Nabi SAW, bila Rasulullah membawa bebanan dakwah, kalau orang tu jiwa dia lemah, dia tak boleh bawa. Orang jiwa penakut, pantang dia uguk, gundur, ini tak boleh. Rasulullah diberikan jiwa yang kuat. Uguk macam mana pun, hatta dia uguk bunuh pun Nabi tak takut. Dia uguk untuk direjam, dia uguk untuk dihalau keluar daripada kota Mekah. Berbagai ugutan yang Nabi SAW terima. Tapi Allah jadikan alam nashrah laka sadrak. Dada ataupun jiwa Rasulullah ni kuat, lapang. Setengah ulama menafsirkan bahawa yang dimaksudkan syarhu sadrihi, dilapangkan dadanya ialah pada malam diisrakan Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Malik bin Sa'sa'ah. Kata Ibnu Kathir, kata setengah ulama sebagai hadis At-Tirmizi, yang dimaksudkan dilapangkan dada ialah dibelah dada pada malam Lailatul Isra. Bila Rasulullah diisrakan, maka Nabi SAW dibelah dada. Diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dalam hadis yang sahih daripada Anas bin Malik, daripada Malik bin Sa'sa'ah, menceritakan bahawa Nabi SAW berkata, ketika mana aku berada dalam keadaan di sisi Baitullahil Haram, antara tidur dan jaga, maka aku mendengar seorang berkata, salah seorang daripada 3 malaikat yang mendatangiku, yang membawa bitastin min zahab, bekas daripada emas. Padanya ada air Zam-Zam. Lalu dibelah dadaku. Yang ini bermula dibelah dadaku sampailah ke bawah perut. Lalu dikeluarkan hatiku dan dibasuh hatiku dengan air Zam-Zam. Kemudian dikembalikan tempatnya dan dipenuhi dengan iman dan hikmah. Ini maksud alam nashrah. Setengah ulama menyatakan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Ubay bin Ka'ab. Sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bertanya Nabi SAW tentang sesuatu yang tak pernah orang tanya. Lalu kata Rasulullah, waktu Abu Hurairah tanya, Ya Rasulullah, ma awwalu ma ra'aita min amrin nubuwah. Sebelum kamu jadi Nabi, apakah perkara yang kamu lihat? Kata Abu Hurairah, sebelum jadi Nabi, apa yang kamu lihat? Lalu Rasulullah SAW asalnya duduk biasa, Nabi betulkan duduknya. Fastawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan, Nabi betulkan kedudukan. Rasulullah jawab, serius ni. Lalu Rasul berkata, laqad sa'alta ya Abu Hurairah. Sesungguhnya kamu bertanya satu soalan yang penting. Sa'alta ya Abu Hurairah. Inni fis sahra ibnu 10 sinin wa ashhur. Dahulu aku pernah berada di tengah padang pasir pada usiaku 10 tahun lebih. 10 tahun dan beberapa bulan. Wa idh bi kalamin fawqa ra'si. Tiba-tiba aku terdengar satu suara di atas kepala aku. Wa idza rajulun yaqulu lirajulin ahwa huwa. Tiba-tiba aku dengar salah seorang lelaki berkata pada seorang lelaki,
Itu malaikat yang menjelma seorang lelaki. Berkata pada seorang lelaki lain, temannya, Ahwa, orang ni ke? Dia ke? Dia ke? Lalu jawab seorang lagi, ya, dia lah tu. Ana Muhammad. Fastaqbalani biwujuhin lam arha qat. Aku melihat wajah yang tak pernah aku lihat. Wa arwahin lam ajidha min khalqin qat. Dan aku melihat suatu keadaan ataupun ini orang yang tak pernah dilihat seumpamanya daripada kejadian dan ciptaan. Dan pakaian yang tak pernah aku lihat seperti itu dia memakai pakaian. Artinya orang ni tak pernah aku tengok. Pakaian baju dipakai pun tak macam baju orang lain pakai. Fa aqbala ilayya yamshiyan. Maka kedua-duanya menuju padaku. Hatta akhadha kullu wahid minha bi'adudi. Maka salah seorang daripadanya memegang adudi, pegang bahu aku ataupun pegang lengan aku, pegang. La ajid li ahadihima massan. Seorang lagi tak pegang. Faqala ahaduhuma li sahibihi, berkata seseorang pada temannya, adji'hu, baringkan dia. Maka aku dibaringkan, kata Nabi SAW. Lalu dikatakan kepada temannya, ifriq sadrahu, belah dada dia. Fahawa ahaduhuma ila sadri, maka salah seorang daripada keduanya menghampiri dadaku, lalu membelahnya. Dan aku melihatnya tanpa darah dan tanpa sakit. Rasulullah SAW tengok dia belah dada, Nabi tengok. Nabi tak dibius. Nabi nampak. Malaikat belah, tanpa rasa sakit. Dan tanpa nampak darah. Bila waja'in wala dami. Faqala lahu, lalu salah seorang malaikat berkata pada salah seorang yang lain, akhrij al-ghilla wal hasad. Buang sifat dengki dia. Untuk menunjukkan bahawa semua manusia ada dengki. Kita ni semua ada dengki. Kalau kata Ustaz, saya tak pernah dengki orang. Belum lagi. Kejap lagi dengki lah tu. Belum lagi. Dengki ni sifat genetik manusia. Tapi tuan-tuan tahu bahawa tak ada orang bersih. Melainkan kita berdoa kepada Allah. Cuma dari esok level dengki kita tu, teruk tak teruk. Ada dengki tunjuk dengan ekspresi muka. Ada yang boleh tahan. Ada yang mungkin bermujahadah melawannya. Dan ada yang tak mampu akhirnya dia menzahirkan dengki dia. Dengan fitnah, cakap bohong. Dengan hal-hal yang pelbagai. Maka dikeluarkan dengkinya. Malaikat ni kata keluar dengki dia. Fa'akhraja syai'an kahai'atil alaqah. Maka dikeluarkan seperti segumpal darah. Sifat dengki itu seperti segumpal darah. Thumma nabadhaha. Kemudian dicampur. Buang terus. Fatarahaha. Dan dibuangnya. Faqala lahu. Maka malaikat itu berkata pada temannya. Adkhil ra'fata war rahmah. Masukkan sifat kasih sayang padanya. Ra'fah, sifat baik, sifat lembut dan sifat kasih sayang. Fa'idha mislul ladhi akhraja shibhal fiddah. Fa'idha maslul ladhi akhraja shibhal fiddah. Ia seumpama macam perak dimasukkan di dalam diriku. Summa hazza ibham rijli al-yumna. Kemudian salah seorang malaikat, dia gerakkan ibu jari kaki kiriku, ibu jari kaki kananku. Faqala u'du waslam. Bangun dan bergerak. Bangun dan bergerak. Faraja'tu biha a'du riqatan ala saghir. Lalu aku pun bangun. Aku dapati aku ada sifat sayang pada kanak-kanak. Riqah. Wa rahmatan al-kabir, dan simpati pada orang tua. Ini bila malaikat tadi pada umur aku 10 tahun berapa bulan, dia letak selepas sudah habis operationnya, digoyangkan ibu jari kaki kanan. Goyang. Masuk, bangun. Maka Rasulullah pun bangun. Bangun jalan. Maka selepas itu kata Nabi SAW, aku boleh tengok kanak-kanak, aku rasa ra'fah. Rasa macam suka pada kanak-kanak. Sayang pada kanak-kanak. Riqah. Sayang pada kanak-kanak. Dan rahmah, simpati pada orang tua. Dan ini sejajar dengan hadis Nabi SAW. Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa lam yarham sagirana. Bukan di kalangan umat aku. Orang yang tidak menghormati orang tua dan tidak mencintai kanak-kanak. Dan kita tahu bagaimana mada ataupun level kecintaan Rasulullah pada kanak-kanak. Dan bagaimana level kecintaan Rasulullah pada orang tua. Nabi hormat orang tua. Bagaimana Nabi hormat kanak-kanak. Ini bukan golongan yang kita boleh ajak balau. Jangan bergaduh kanak-kanak. Jangan bergaduh dengan orang tua. Bahasanya, dengan mudah, tuan-tuan depan kita orang tua. Tuan-tuan jangan gaduh dia. Jangan gaduh. Dia naik kereta lambat, kita keluar belasah dia. Jangan dia orang tua. Berlebih kurang orang tua. Maksudnya jangan menganiaya dia. Dan kita juga akan sampai umur tua tu. Kemudian kanak-kanak bersama. Yang pantang tengok kanak-kanak nak lempang kanak-kanak. Tak boleh. Bersifat belas kasihan pada kanak-kanak. Itu muamalah. Dia satu label tak apa.
Ini Islam ajar kepada kita adab dengan kanak-kanak, adab dengan orang tua, sehingga Rasulullah mengajar imam bila mana sembahyang merahmati orang tua dan kanak-kanak dengan baca yang sederhana panjang, jangan panjang sangat. Kesian orang tua yang sakit lututnya, yang bertongkaknya, kesian. Dan kesian kanak-kanak yang dia tak boleh fokus lama. Sakat solat az-zuhar dia boleh fokus lah, baca panjang-panjang, kanak-kanak pun meloncat tadi. Jadi ini antara rahmat kepada kanak-kanak dan orang tua. Ini yang dimaksudkan dengan alam nashrah laka sadrak. Tidakkah kami telah melapangkan dada kamu? Yang kami membelah dada kamu dan mengisinya dengan kebaikan. Kata para ulama, baik penafsiran yang pertama atau kedua, semuanya makna yang hampir sama. Artinya Allah memberi nikmat kepada Nabi SAW dengan diberikan kemuliaan. Dijadikan dada Rasulullah ataupun hati Nabi SAW itu kuat, tabah dan dikurniakan dengan hikmah, kebijaksanaan, kelembutan dan akhlak yang mulia. Baik, sesudah Allah menyebut nikmat yang pertama, nikmat paling besar sekali, alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah meringankan beban yang kamu tanggung. Setengah ulama menyatakan beban yang ditanggung itu ialah dimuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dosa, dimaksumkan. Kerana dosa itu adalah beban. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita mendapati diri kita payah nak buat baik, bebanannya ialah dosa. Bukan berat kita makin naik. Bukan. Zohir je kita kata, Ustaz saya ni makan banyak tu payah datang masjid ni. Bukan cerita makan banyak. Cerita dosa banyak. Contoh kalau cerita dia makan banyak tak rasa bersalah sangat. Dosa banyak rasa bersalah. Dan memang pun begitu. Memang begitu. Setiap dosa itu memberi beban pada kita. Sama ada dijadikan kita duka cita. Atau dijadikan kita sukar buat ibadat. Atau dijadikan hilang kemanisan dalam ibadat. Atau menjadikan hati kita keras ataupun mati. Atau menjadikan kita mula benci pada kebaikan. Dan cinta kepada kejahatan. Atau dijadikan wahsyah. Yang wahsyah ni maksudnya ialah dijauhi oleh orang-orang baik. Kadang-kadang kita lihat kenapa kita dijauhi oleh orang baik dan didekati oleh orang jahat. Orang baik tak nak kawan kita. Dan tak nak rapat dengan kita. Sebab apa? Bukan sebab kita tak ada duit. Sebab kita banyak sangat dosa. Maka Allah jauhikan orang-orang baik daripada kita. Dan kita pun tak cenderung. Maka ini beban. Maka Allah Ta'ala telah muliakan. Ini pertama. Yang kedua, kata ulama, yang dimaksudkan wa wada'na anka wizrak. Kami mengangkat beban daripadamu wahai Muhammad yang memberati belakangmu. Maksudnya ialah bebanan kenabian dan juga dakwah. Dakwah ni susah. Contoh kita nak tegur orang bukan senang. Tegur pula orang ada kuasa, lagi susah. Tegur sikit dia kata hina dia, hina. Ada pula akhta menghina, habis. Tak boleh tegur. Orang-orang ada kuasa ni jiwa koyak sikit. Pantang kena tegur. Terus buat akhta khas, akhta hasutan, akhta sekian. Artinya seorang nak tegur orang bukan senang. Tentang nak tegur orang bawah memang senang. Nak tegur orang atas. Lagi atas dia, lagi sukar. Yang mampu tegur dia ialah orang yang paling takut Allah. Yang paling takut Allah, yang paling berani tegur. Bukan yang paling banyak ilmu. Yang paling takut Allah, orang ni paling berani tegur. Atas siapa pun dia tegur. Akhirnya kita lihat sejarah kegemilangan umat Islam. Setiap orang berani tegur khalifah. Khalifah ni besar jawatan pada raja lagi. Besar jawatan. Kalau orang beriman berani tegur khalifah. Ni seorang wanita tegur Umar Al-Khattab ketika Umar Al-Khattab berkhutbah atas mimbar, ditegur. Kerana baginya Umar Al-Khattab salah. Sehingga Umar Al-Khattab menyatakan semua orang lebih alim pada Umar Al-Khattab. Asabat al-mar'ah wa akhta Umar. Betul perempuan tu, Umar salah. Perempuan tu berani tegur. Dan bagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan, dia nak menguji kebaikan umat ini. Umat ini sentiasa baik kalau ada orang tegur orang atas. Kalau orang atas dah tak boleh ditegur, buat pula akhta dan undang-undang macam-macam, berat. Ada seorang, ada jenis manusia yang hendak didewakan. Tak ada pendewaan dalam Islam. Semua orang boleh ditegur. Semua orang boleh diingatkan. Apatah lagi diingatkan tentang akhirat, tentang dosa. Tentang apa yang berlaku dalam kubur. Semua kena peringatkan. Maka Muawiyah dia nak test rakyat bawah dia, masih adakah lagi kebaikan? Maka dia naik berkhutbah. Naik khutbah, dia tengok. Dia cakaplah salah sikit. Tak ada orang tegur.
Hari kedua dia naik lagi khutbah. Bukan khutbah Jumaat lah. Tak ada orang buat Jumaat tiap-tiap hari, itu bukan Jumaat. Dia sebab istilah khutbah, maksudnya berpidato. Khutbah lagi. Tak ada orang tegur. Pada hari ketiga seorang menegurnya. Seorang tegur lalu berkata, Ya Amirul Mukminin, berikan harta yang Allah beri kepada kamu, kepada umat Islam. Harta itu bukan harta mak bapak kamu. Oh, dibagi mak bapak tu. Ayat, bukan harta mak bapak kamu. Maka Muawiyah tengok siapa tegur dia ni. Yang berani tegur. Akhirnya Muawiyah turun daripada mimbar dia. Dan cari orang ni, dia arahkan orang ni jumpa dia. Orang semua fikir kepala mesti hilang punya. Zaman dulu tegur-tegur ni, kepala tebas terus. Rupa-rupanya tidak. Muawiyah berterima kasih pada dia. Sebab dia rasa, dah ada umat ini yang berani tegur pemimpin, maka umat ni baik. Umat ni baik. Walau tu tegur berdepan tu. Berdepan. Bukan tegur dalam Facebook. Yang dia tak baca, orang lain tolong baca, tolong cocok dia. Macam tu. Ini direct ni, tegur. Lalu Muawiyah bersyukur, berterima kasih. Dan bersyukur pada Allah. Kerana masih ada yang menegurnya. Maka ini di antara kemuliaan umat ini. Sebab itu kata Nabi SAW. Iza ra'aita ummati. Tahabu an takula lidzalim ya zalim. Fabatnul ard khairun min zahriha. Kalau kamu melihat umatku. Sudah takut berkata kepada orang zalim dengan berkata, Hei zalim. Maka baik mati dari hidup. Dan kalau kita buat ada pada zaman. Orang atas tak boleh kena tegur langsung. Baik kita mati dari hidup. Kerana Islam ini ad-dinun nasihat. Islam ini nasihat. Kadang-kadang dia nak twist bukan. Kita bukan marah nasihat. Tak beradab. Dia nak beradab macam mana? Suruh sembah dia. Ini orang-orang yang patutnya manusia bila ditegur dia berterima kasih. Terima kasih. Siapa pun tegur kita, kita terima kasih. Jangan kita twist pula tegur ni tak beradab. Sebab tu saya tak nak dengar sebab dia kurang adab. Tak lihat apa yang dikatakan. Kerana semua kita akan menuju Allah Ta'ala. Semua kita akan mati. Akan tinggalkan segalanya, pangkat, jawatan, kuasa. Semua kita. Lalu bertemu dengan Allah tanpa bawa apa-apa. Mereka amal soleh dan pertanggungjawaban. Untunglah orang-orang yang dahulu ditegur dan dia bermuhasabah. Dan rugilah orang-orang yang ditegur lalu dia sombong dan ego. Dan tidak mempedulikannya. Maka ini dalam Islam. Baik yang, kalau itu kata para ulama, maksud diringankan beban, dakwah dan juga kenabian. Kerana kedua-dua ini berat. Kita sebut tadi, nak tegur orang, nak ubah orang bukan senang. Kita mak ni gerak anak subuh pun dah tension. Naik darah. Gerak anak subuh. Nak ubah anak kita tu suruh subuh pengawal sikit. Sampai naik darah 200, masuk uak. Itu baru anak sendiri, bukan orang lain. Bayangkan nak ubah jiran sebelah pula. Oh, mau kita naik pula kencing manis pula. Lepas tu nak tegur lagi orang lebih jauh pada tu. Oh, teruk kita. Boleh kanser kita. Boleh mati kita. Nak beritahu, nak ubah orang bukan senang. Tuan-tuan nak ubah bukit lebih senang pada ubah manusia. Tuan-tuan nak ubah bukit. Sikit-sikit bukit itu habis. Tapi nak ubah manusia bukan semudah tu. Sebab dia ada tindak balas. Bukit tak ada tindak balas. Tuan-tuan cok cangkur dia. Maka dia tak ada tindak balas. Sikit sebanyak berubahlah dia. Daripada gunung jadi bukit dahlia. Rendah sikit. Maknanya terjejas dia. Orang ni, bila mana kita cuba ubah dia, dia ada respon. Mungkin kita dibunuh, dipenjara kerana kita cuba nak ubah dia. Dibunuh, dipenjara. Mungkin kita difitnah sebab kita nak ubah dia. Difitnah. Ya apa yang berlaku pada Nabi SAW. Nabi nak ubah umat, Nabi difitnah. Pembohong lah, ahli sihir lah. Gila kuasa, gila pangkat. Ni semua tunggang agama lah. Semua benda kena. Sebab nak ubah, jadi tindak balas. Sebab itu Allah Ta'ala beri kemuliaan pada Nabi SAW. Diringankan urusan dakwah dengan ada pertolongan. Allah hadirkan pada sahabat yang kuat. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ruhama'u bainahum. Muhammad itu pesuruh Allah. Dan orang yang berada sekitar Rasulullah. Bersifat keras dengan pada penentang. Lembut dengan orang yang Islam. Orang-orang Islam. Yang dimaksudkan ialah para sahabat. Mungkin Rasulullah diringankan bebanan sebab Nabi ada sahabat-sahabat yang baik. Dan Nabi dimuliakan dengan keluarga yang baik. Khadijah, anak-anak dia. Faham? Anak-anaknya tak tambah beban. Isterinya penenang dirinya. Tak ada isteri pula tolong, kacau pula fikiran dia. Yang luar dah kacau, bini kat rumah pun kacau juga.
Nabi SAW dapat ketenangan di rumahnya oleh Khadijah. Dan di luar melalui keluarganya, saudaranya seperti Abu Talib. Yang berkata pada Nabi SAW, pergi wahai Muhammad. Wahai anak saudara berjuang, aku di belakang, aku bersamamu. Ini Abu Talib isya, sokong. Jangan bimbang. Dan Khadijah yang sentiasa menenangkan. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ketika menyebut rahsia kejayaan dakwah Rasulullah, kan Nabi ada dua kekuatan. Kekuatan di luar Abu Talib. Dan kekuatan dalam isterinya. Sebab itu bila mati dua-dua orang ni dinamakan Amul Huzn, tahun duka cita. Tapi Allah hiburkan apa yang lebih hebat pada itu. Iaitu perjalanan Isra' dan Mi'raj. Maka Rasulullah pun terhibur. Maka diringankan bebanan dakwah. Ini khabar gembira pada Nabi SAW. Bukan khabar gembira pada umat Rasulullah. Tuan-tuan, memang dakwah ni berat, tapi Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan urusan dakwah ini sehingga ia mencapai kemenangan dan kemuliaan. Kemudian Allah menyebut antara nikmat kepada Nabi SAW. Wa rafa'na laka dhikrak. Dan kami mengangkat namamu wahai Muhammad. Artinya nama Rasulullah diangkat di dunia dan di akhirat. Dengan kerasulan, dengan kenabian, penutup segala rasul. Dimuliakan dengan diturunkan Al-Quran yang agung pada Nabi SAW. Dan wajib setiap orang Islam menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sama ada bagi orang yang nak masuk Islam ataupun orang Islam yang wajib sebut dalam tahiyat solat dia. Wajib. Itu kalimah syahadah. Itu kan rukun dalam solat. Kalimah syahadah itu rukun dalam solat. Tak sebut batal lah solat kita. Dan tidak sah Islam seseorang kalau tidak menyebut Nabi SAW. Kalau ada orang, tuan-tuan sekalian, dia percaya pada Allah, dia percaya pada akhirat, dia percaya pada syurga, dia percaya pada neraka, dia percaya semua. Tapi tak percaya pada Nabi SAW, maka dia kafir. Tetap kafir. Sebagaimana ahli kitab. Percaya syurga, percaya neraka. Percaya hari hisab. Percaya tentang kebaikan, diberi pahala. Kejahatan diberi dosa, percaya. Tapi tak percaya Nabi Muhammad SAW. Maka orang ni tetap kafir, tak ada manfaat kebaikannya. Kerana sepakat ulama, ijma' para ulama dan nas yang qat'i dalam Al-Quran, kewajiban beriman pada Nabi SAW. Tidak ada seorang pun Kristian atau Yahudi, mereka wajib beriman padaku. Sehingga kata Nabi SAW, "Lau kana Musa hayyan, ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Kalau Musa hidup lagi. Dan dia pun tak ada alasan mereka kena ikut aku. Yang ini beriman pada aku, Musa. Ini bila Umar Khattab cadang, ya Rasulullah, boleh tak kita nak baca kitab Taurat? Selang-selilah baca tafsir Quran, nak baca Taurat. Nabi kata tak boleh. Kerana Umar Khattab kagum dengan ni. Ahli kitab baca Taurat. Sebab dalamnya pun ada kebaikan. Nak baca. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai Umar, kalau Musa tu hidup, dia pun tak ada alasan mereka mesti ikut aku. Maknanya dia pun akan baca Quran, bukan baca Taurat. Dia akan baca Quran. Kerana Quran menasahkan semua kitab-kitab yang terdahulu. Jadi delete semua kitab dahulu. Kerana ia adalah Al-Quran yang unggul, yang wajib semua orang beriman dengan kalimahnya. Maka ini menunjukkan tentang Allah mengangkat nama Nabi SAW. Bahkan bila setiap kali disebut asyhadu an la ilaha illallah, maka dia sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan tak ada orang yang bila disebut nama Nabi SAW, lalu dia tidak berselawat kepada Rasulullah, melainkan dia menjadi orang paling bakhil, kedekut. Disebut dalam satu hadis, Jibril datang menemui Nabi SAW. Jibril kata, "Inna Rabbi wa Rabbaka yaqul, kaifa rafa'tu dhikrak?" Qal Allahu a'lam. Qal idza dzukirta ma'i. Maksudnya, Jibril datang kepadaku lalu berkata, sesungguhnya Tuhanku dan Tuhanmu berkata, bagaimana aku mengangkat namamu? Lalu kata Rasulullah, Allah yang lebih tahu. Maka jawab Jibril, disebut namamu, disebut namaku dan disebut namamu bersamaku. Bahkan siapa yang tidak menyebut nama Nabi SAW ataupun tidak berselawat kepada baginda SAW, melainkan dianggap bakhil. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang kedekut disebut nama aku, dia tak nak selawat. Itu diangkat. Diangkat nama Nabi SAW dengan selawat. Diangkat nama Nabi SAW dengan tasyahud. Diangkat nama Nabi SAW dengan azan. Diangkat nama Nabi SAW dengan pelbagai sebab. Termasuk keimanan dan sebagainya. Diangkat nama Rasulullah disebut perintah. Sebagaimana perintah Allah wajib. Demikian juga perintah Rasulnya. Wajib. Maka diangkat.
Kerana perintah Nabi seperti perintah Allah. Mentaati Nabi seperti mentaati Allah Ta'ala. Maka ini maksud dia angkat. Tak ada seorang boleh berkata kita ikut Tuhan je, Nabi kita tak ada ikut. Kafir terus. Terus kafir. Kerana wajib. Sebab itu kata Nabi SAW, Man ata'ani faqad ata' Allah. Siapa taat aku, dia taat Allah. Kerana itu kata Nabi SAW, Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku, yakni manusia yang lahir selepas aku. Umat aku ni semua. Kita dah sebut umat Rasulullah ada dua. Pertama kita panggil ummah ijabah. Umat yang masuk Islam. Yang kedua kita panggil ummah dakwah. Umat yang masih didakwah. Bila masuk Islam ni jadi umat Rasulullah SAW. Kata Rasul semua umat aku akan masuk syurga. Malaikat yang tak nak masuk syurga. Siapa tak nak masuk syurga? Siapa yang taat aku, maka dia masuk syurga. Yang tak nak taat aku, maka dialah yang enggan masuk syurga. Nak tunjukkan bahawa taat Nabi SAW juga mutlak sebagaimana taat pada Allah. Sebab itu Allah berfirman, Ati'ullaha war Rasul. Dan taatlah kamu akan Allah dan Rasul. Jadi ketaatan pada Allah sama dengan ketaatan pada Nabi SAW. Rasulullah kata, saya tak nak dengar Rasulullah, saya tak nak ikut Nabi, kita nak ikut perintah Allah je. Tu kafir. Jadi kafir dia. Maka wajib ikut Nabi SAW. Sebagaimana kita wajib ikut perintah Allah Ta'ala. Ini maksud diangkat namanya. Kemudian Allah Ta'ala menyebut nikmat yang lain. Fa inna ma'al usri yusra. Bagi setiap kesukaran itu ada kesenangan, ada jalan keluar, ada kemenangan. Sesungguhnya bagi setiap kesukaran itu ada kesenangan, ada ketenangan. Tentu menjadi kebiasaan bahasa Arab. Bila satu perkataan ada alif lam untuk menunjukkan satu benda yang maklum. Al-us, satu kesusahan. Dan bila sesuatu itu disebut secara nakirah tak ada alif lam. Kita tengok sini, al-us ada alif lam. Al. Yusran pula tak ada, dia tak sebut al-yusra. Al disebut yusran. Dia panggil nakirah dalam bahasa Arab. Bahawa satu kesusahan ada dua jalan keluar. Bukan maksud dua jalan keluar dua. Kataan yusra'in nakirah memberi maksud banyak jalan keluar. Allah nak gembirakan Nabi SAW. Dengan nak menggembirakan orang beriman. Contoh kita ada satu je susah. Kalau dalam hidup kita ada satu susah. Allah tunjukkan kepada kita puluhan jalan keluar. Satu je susah. Setiap satu susah tu puluhan jalan keluar. Setiap kali satu susah puluhan jalan keluar. Contoh kita cerita tentang apa? Okey, apa yang menjadi susah dalam hidup kita sebagai contoh. Kalau dikatakan susah, kerana kita dizalimi sebagai contoh. Kita dizalimi. Hak kita diambil. Orang ambil gaji kita, orang ambil duit kita, orang ambil tanah kita. Susah-susah, lalu kita bersabar. Allah akan jadikan kita jalan keluar yang banyak. Mungkin kita tak dapat tanah tu, mungkin kita dapat balik. Mungkin Allah ganti yang lebih baik, lebih banyak pada tu. Lebih banyak pada tu kita dapat. Dan Allah gantikan ketenangan lebih banyak daripada tu. Maka setiap satu kesukaran, Allah jadikan baginya dua jalan, ataupun Allah jadikan pelbagai jalan keluarnya. Sebab itu disebut dalam hadis. Lau kana al-us fi hajarin latabi'ahu al-yusru hatta yadkhula fihi fayukhrijuhu walan yaghliba usrun yusraini inna Allah ta'ala yaqul inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Maksudnya kalau sekiranya kesusahan itu berada dalam batu, kalau benda sesuatu ada dalam batu, nescaya akan diikuti dengan kesenangan sehingga masuk dalam batu sekali, lalu keluarkan kesusahan tu. Kalau benda susah tu benda dalam batu, tersumbat, stuck kat situ. Benda mudah ni akan masuk dalam batu tu, keluar benda susah tu. Keluar. Sehingga mengeluarkannya. Dan tidak sekali-kali kesukaran itu berjaya mengalahkan dua kesenangan. Tak akan. Maksudnya, macam mana pun kita susah tuan-tuan sekalian, Allah akan jadikan jalan keluar. Sebutlah susah macam mana? Baik susah macam umat Islam di Palestin. Allah jadikan jalan keluar baginya dengan mati syahid. Kemuliaan mati syahid. Dan itu jauh lebih baik daripada hidup di dunia. Jauh lebih baik. Maka demikian kesenangan. Walaupun nampak susah, Allah tunjuk jalan keluar. Dan yang bunuh tu bukan maknanya dia bahagia. Yang kena penyakit sewe, tekanan, perasaan, sekian-sekian. Dan sebagainya. Dan akhirnya dia mati juga. Bukan tak mati. Yang bunuh orang beriman bukan maknanya dia tak mati. Dia juga sampai masa mati juga. Tapi orang beriman Allah dah tunjuk jalan keluar yang baik. Kemuliaan yang baik. Syahadah fi sabilillah. Yang merupakan ihdal husnayain. Salah satu daripada dua benda yang baik. Sama ada kemenangan atau syahid.
Dan ini dijanjikan oleh Allah Ta'ala pada orang beriman. Sama ada dengan kemenangan atau syahid. Maka inilah kemudahan bagi orang beriman. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, lepas cerita lepas susah ada senang. Jangan bimbang. Siap kali susah ada senang. Ada jalan keluar. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Bila mana selesai daripada urusan dakwah. Selesai daripada urusan jihad. Selesai daripada segala urusan dunia dan yang berkait dengannya. Atau selesai daripada segala perkara-perkara ibadat. Maka teruskan berusaha. Teruskan sambung kembali kebaikan. Dan mengambil ataupun istighlal, memanfaatkan waktu dituntut oleh syarak. Maksudnya, orang beriman ni bukan jenis, okey kita ada satu target, buat lepas tu rehat. Bukan. Orang beriman sentiasa bekerja sehingga bertemu dengan Allah. Tuan-tuan lepas habis solat, kita akan solat lagi. Ia berterusan. Tuan-tuan khatam Quran, kita akan khatam lagi. Tuan-tuan dah qiyamul lail, bukan kita qiyamul lail setahun sekali. Qiyamul lail kita akan qiyamul lail lagi. Setiap kali selesai satu perintah, kita akan sambung lagi. Bukan kita niat nak sambung. Hatta para ulama dia doa, 6 bulan pertama biar datang Ramadan. Sungguh-sungguh. Lepas habis Ramadan, doa 6 bulan berikutnya supaya diterima amalan Ramadan. Tak berhenti doa. Kita terus doa, kita terus beribadat, kita terus buat kebaikan. Kita bukan jenis infak sehari, kemudian saya dah infak semalam. Terus buat. Ayat ini ialah makna istiqamah. Berterusan. Muwazabah. Ay mudawamah. Berterusan. Kan itu Allah kata, فَإِذَا فَغَرْتَ. Dah selesai, fangsab, bangun balik. Bangun, jangan lemah. Kerana setiap yang kita bangun buat pula menyempurnakan yang mungkin ada kekurangan. Kita dah puasa. Nampak? Kita puasa lagi. Kemungkinan puasa ini akan menutup kelemahan puasa lepas. Dan lebih baik. Kemudian nanti kalau Allah panjang umur, kita puasa lagi. Demikian kebaikan jangan henti. Bila tuan-tuan nak berhenti kebaikan? Bila kita berada di alam barzakh. Bila berlaku kematian, barulah kita berhenti buat baik. Bagaimana ada nyawa di kandung badan, maka jihad kita untuk berterusan buat baik. Jangan berhenti. Jangan seorang pun kata saya dah cukup buat baik. Jangan seorang pun berkata saya dah banyak buat baik. Tak ada istilah itu bagi orang beriman. Orang beriman terus bangun buat baik. Melakukan amal soleh. Yang dah baca buku, baca lagi. Yang dah belajar lagi. Saya dah belajar dulu Ustaz. Tok guru saya mati, saya pun berehatlah dah mati. Saya cuma ikat kontrak dengan seorang tok guru je. Dah mati kita pun rehat. Sampai bila? Sampai kita mati pula lah. Tak ada tok guru ajar macam tu. Tak ada tok guru yang ajar macam tu. Dah habis tok guru tu mati, kita bukan kontrak dengan seorang tok guru. Dia mati, kita kontrak dengan ilmu. Kontrak dengan ilmu. Dan ilmu tu tak akan berhenti. Mati tok guru ni pula. Sampailah kita pula mati. Demikian kita punya muazabah, mudawamah, yang berterusan. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan menyebut, wa ila rabbika farghab. Maka kepada Tuhanmu sahaja. Jadikan harapanmu kepada Allah. Apapun kehendak, keinginan kita, tawakal kita pada Allah. Kita nak syurga, maka berharaplah pada Allah. Kita takut neraka, maka berharaplah pada Allah. Kita takut susah itu, susah ini, berharaplah pada Allah. Kita takut sunyi dan bersendirian, berharaplah pada Allah. Jangan bergantung pada makhluk. Makhluk ni macam kita juga lemah. Macam mana kita nak sandar di tempat yang lemah, di tempat yang mudah pecah. Bagaimana kita nak bergayuk di dahan yang rapuh. Akhirnya kita jatuh, dahan tu kena atas kepala kita pula. Maka kita akan berteduh di bawah lindungan Allah. Di bawah jagaan Allah. Penyerahan kepada Allah dan semua urusan. Jangan takut, semua kembali pada Allah. Maka untunglah orang-orang yang waktu hidupnya sudah pun kembali pada Allah. Bukan tunggu mati barulah kembali pada Allah. Kita orang beriman dari hidup lagi sudah kita kembali pada Allah. Kita dah serahkan semua pada Allah. Anak-anak kita, harta benda kita, usia kita, ajal maut kita. Macam mana kita mati, kita serah pada Allah. Dengan berdoa pada Allah, berharap pada Allah. Hidup kita bahagia ke tak bahagia, kita serah pada Allah. Apa yang akan berlaku akan datang, kita serah pada Allah. Maka inilah jiwa pergantungan dan tawakal seorang hamba pada Allah. Maka bila Allah Ta'ala sebut di sini sifat-sifat Nabi SAW, sebenarnya inilah kemuliaan pada umat ini juga. Perintah pada Nabi SAW ialah perintah kepada Allah. Perintah pada Nabi SAW ialah perintah pada umatnya. Maka sebagaimana Rasul diperintahkan demikian, maka itu juga perintah pada kita berterusan buat baik dan berserah diri dan bertawakal pada Allah dalam semua urusan
Wallahu a'la wa bissawab. Assalamualaikum.